Kali ini, Khalid Samad dan Anwar pula bertekak. Stay at home, Anwar kongsi pengalaman di penjara. Perintah kawalan mula memasuki mod keras. Kerajaan jangan kedekut, kata Najib. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa dan mantan Menteri Khalid Samad bertikam lidah di Twitter. Pertelingkahan itu tercetus kira-kira jam 8.40 malam apabila Khalid memberi respon terhadap satu ciapan oleh Anwar berhubung penggunaan drone untuk mensanitasi dan membasmi kuman bangunan-bangunan tinggi dan jalan di Kuala Lumpur. Pada 31 Mac, Anwar memuat naik gambar sebiji drone sedang terbang berlatar belakangkan bangunan berkembar Petronas, manakala beliau dan beberapa pegawai lain dilihat menyaksikan dari bawah. Ciap Anwar ia adalah untuk menguji kesesuaian penggunaan drone untuk kerja sanitasi dan membasmi kuman di kawasan bandaraya. Kerja ini perlu dilakukan secara meluas atau ekstensif termasuk di bangunan tinggi dan jalan-jalan serta tempat awam. Ciap anggota parlimen ketereh itu lagi. Khalid kemudiannya mengulas ciapan Anwar itu dan berkata dia berharap kenyataan Anwar itu adalah berita palsu. Aduh, harap-harap fake news. Takkan bangunan dan jalan nak disanitasinya? Aduh, ciap Khalid di Twitter. Ini menyebabkan Anwar membidas Khalid beberapa jam kemudian dalam satu ciapan lain berkata bahawa yang dilakukan semalam bukanlah kerja sanitasi tetapi demonstrasi oleh pihak yang mencadangkan agar drone digunakan untuk tujuan berkenaan. Let oi, itu bukan sanitize, itu demo oleh pihak yang mencadangkan supaya kita guna drone. Kita jangan terima bulat-bulat macam nak beli tanah kampung baru. Kita kaji dulu late, balas Anwar dalam ciapannya. Sejak petang tadi, ciap Anwar itu mendapat 739 respon suka dan 236 ulang ciap. Sementara ciapan Khalid mendapat 502 respon suka dan 86 ulang ciap. Pengalaman saya keseluruhannya hampir 11 tahun di penjara. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkongsi bagaimana cara beliau mengatasi kebosanan dan mengisi masa lapang ketika dipenjarakan. Perkara itu dikongsi dalam siaran langsung di Facebook beliau susulan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sempena musim COVID-19. Mendedahkan jadual ketatnya di penjara Sungai Buloh, Anwar berkata beliau memastikan habis membaca satu buku dalam tempoh 2 hari, menghafal Al-Quran dan bersenam antara 45 minit hingga 1 jam sehari. Jadi badan saya tidak akan lemah, kata anggota Parlimen Port Dickson itu. Katanya jadual bermula dengan membaca Al-Quran pada jam 5 pagi. Kemudian sembahyang subuh, sarapan, membaca, sembahyang zuhur dan kemudian membaca lagi. Katanya ketika PKP, orang ramai masih boleh berhubung dengan anggota keluarga dan orang yang tersayang. Beliau justru meminta rakyat Malaysia untuk bertenang. Kita boleh masak, kita boleh saling berhubung, kita boleh bercucuk tanam sedikit sebanyak. Ini berbeza sama sekali dengan di penjara, katanya. Tetapi di pengalaman Sungai Buloh lain, itu di kurungan seorang diri. Anwar menjalani 3 kali hukuman penjara yang kesemuanya lebih 10 tahun. Beliau ditahan 20 bulan pada 1974 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ketika menjadi pemimpin pelajar. Beliau juga merengkok dalam penjara selepas dihadapkan tuduhan liwat pada 1999 dan 2015. Anwar mendakwa tuduhan terhadapnya sebagai konspirasi politik. Beliau dibebaskan daripada penjara pada Mei 2018 selepas mendapat pengampunan penuh diraja. Memasuki hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, polis kini beralih kepada mod keras. Katanya sekiranya dulu hanya memberikan nasihat dan tegas, mod keras perlu bagi memastikan semua rakyat negara ini mematuhi perintah PKP. Polis masih seperti biasa meneruskan tindakan mereka dan tindakan mereka kini adalah di tahap keras. Mulanya berlembut dan bernasihat. Lepas itu mod polis bertukar kepada tegas dan kini mod polis adalah keras. Jadi kita harap rakyat terus mematuhinya, katanya dalam sidang media harian di Perdana Putra. Ismail Sabri berkata langkah itu didapati berkesan dengan pengurangan jumlah individu yang ditahan menunjukkan penurunan. Jika pada Selasa jumlah individu yang ditahan pada tahap 583 individu, semalam jumlah itu mengalami penurunan kepada 562 individu sahaja.
Ini menunjukkan terdapat penurunan 3.6% dari segi jumlah tangkapan. Jika trend penurunan ini menunjukkan pematuhan rakyat kepada perintah, maka ianya adalah satu perkara yang baik. Ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh kerajaan kerana rakyat telah mulai sedar tentang tanggungjawab mereka untuk patuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, katanya. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata, sepanjang PKP dilaksanakan, seramai 4,189 individu telah ditahan, di mana 1,449 telah dituduh di mahkamah. Malah ada di antaranya telah dijatuhkan hukuman denda, malah ada yang telah menjalani hukuman penjara. Ada kes di mana penjara telah dikenakan kepada mereka selama 8 bulan kerana bukan kesalahan ingkar semata-mata, tapi kesalahan lain seperti melawan pihak polis dan mengganggu kerja polis. Jadi saya harap perkara itu tidak lagi dilakukan, katanya lagi. Sebanyak 687 sekatan jalan raya telah dijalankan semalam dengan 380,342 kenderaan telah diperiksa. Sebanyak 3,791 premis juga telah diperiksa dan sebanyak 23,256 premis telah dijalankan secara mengejut. Pada masa sama, Ismail berkata, kerajaan belum memutuskan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP akan dilanjutkan atau sebaliknya selepas tempoh itu tamat pada 14 April depan. Katanya, keputusan untuk meneruskan PKP hanya akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Sama ada kita akan teruskan atau tidak PKP kedua ini belum diputuskan. Tetapi Alhamdulillah, kalau kita lihat dari laporan KKM, trend dari jumlah positif itu tidak menaik tetapi mendatar. Kita doakan jika kepatuhan kepada PKP ini diikuti dengan baik. Saya percaya bukan setakat mendatar tetapi mungkin akan menurun. Jadi keputusan untuk meneruskan atau tidak akan ditentukan dan diputuskan oleh KKM, katanya dalam sidang akhbar di Putrajaya. Kerajaan perlu menawarkan bantuan luar biasa kepada golongan peniaga, terutama dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, bantuan itu perlu menyeluruh dan hendaklah dilaksanakan secepat mungkin. Dalam situasi yang berdesak sekarang, kerajaan perlu mengenepikan kebimbangan berhubung defisit negara, hutang negara atau penarafan kredit demi kelangsungan ekonomi dan rakyat. Ini bukan masa untuk kedekut, bertindak perlahan atau berkira dengan rakyat dan pengusaha, katanya dalam hantaran di Facebooknya. Ini kerana Kerajaan Barisan Nasional telah meninggalkan kekayaan negara yang besar dan inilah masa untuk menggunakan kekayaan ini untuk menyelamatkan negara, ujar beliau lagi. Menurut Najib, Malaysia boleh membina semula kekayaan ini pada masa hadapan selepas krisis wabak COVID-19 ini berakhir nanti. Terdahulu, beliau berkongsikan rayuan Persatuan Pengusaha Muslim Malaysia atau PRESMA yang meminta UMNO Pulau Pinang untuk menyuarakan cabaran yang sedang mereka hadapi sekarang. Dakwa PRESMA, kebanyakan restoran Melayu Tom Yam, nasi padang, nasi kandar dan restoran biasa terpaksa menghentikan operasi atau jika dibuka pun, jualan harian tidak sampai 30% daripada kutipan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada masa yang sama, kerajaan telah mewajibkan gaji semua pekerja termasuk pekerja asing tetap dibayar seperti biasa, di samping perlu menanggung kos penginapan dan kos makanan harian pekerja mereka. Akibatnya, ahli-ahli PRESMA sedang menghadapi masalah aliran tunai yang amat kritikal dan mereka akan bankrupt jika tidak menerima bantuan yang mencukupi dari kerajaan. Najib berkata, beliau memahami dan bersimpati dengan kesusahan dan cabaran amat besar yang sedang dihadapi oleh ahli-ahli PRESMA dan cabaran yang sama turut dihadapi oleh semua restoran dan banyak lagi PKS serta peniaga kecil seluruh negara. Katanya, kerajaan tidak ada kuasa untuk memaksa tuan kedai swasta untuk mengurangkan atau mengecualikan sewa seperti apa yang dilaksanakan kedai atau bangunan milik kerajaan. Bagaimanapun, Najib berkata, kerajaan boleh memberi pengecualian cukai pendapatan kepada tuan kedai untuk tahun ini dan tahun depan. Pada masa yang sama, tuan kedai swasta perlu memahami bahawa mereka tidak dapat apa-apa faedah jika penyewa mereka terpaksa tutup kedai kerana tidak dapat membayar sewa, memandangkan amat sukar untuk mencari pengganti pada masa susah ini. Kita perlukan usaha bertahun-tahun untuk membina sebuah perniagaan, tetapi ianya hanya memerlukan tempoh 3 hingga 6 bulan yang amat mencabar untuk perniagaan tersebut menghadapi kemuflisan. Ini saya faham, katanya sambil membayangkan akan ada pengumuman pakej rangsangan ekonomi khusus untuk PKS. Terbaru, Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 208 kes COVID-19 baru setakat tengah hari tadi
menjadikan jumlah keseluruhan di negara ini ialah 3,116 kes. Ini merupakan kali kedua jumlah kes baru dalam sehari mencecah 200. Seramai 5 lagi pesakit meninggal dunia, menjadikan jumlah kematian kini mencapai angka 50. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media di Putrajaya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.